الحمد لله القائل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله يحب المتقين. Wahai hamba-hamba Allah, saya berpesan kepada tuan-tuan dan juga diri sendiri supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedarilah hanya takwa adalah sebaik-baik persiapan dan bekalan untuk dibawa bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Khutbah kali ini bertemakan bijaksana meluruskan perbezaan pandangan. Sebagai ingatan, suka khatib memperingatkan bahawa mendengar khutbah adalah sebahagian kesempurnaan solat Jumaat itu sendiri. Oleh itu, sila beri tumpuan sebaiknya kepada khutbah yang akan disampaikan dan janganlah leka dengan apa jua perkara lain. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah, cenderungan, keinginan, pilihan dan sudut pandangan merupakan suatu lumrah dalam kehidupan manusia sejagat. Manusia tidak sentiasa berada pada satu garisan yang sama setiap masa. Perbezaan pendapat bukanlah sesuatu yang tercela, kerana ia adalah sunnatullah dalam ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 118, "Walau syaa'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin." Bermaksud, dan kalaulah Tuhanmu wahai Muhammad menghendaki, tentulah Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi Dia tidak berkata, itulah mereka terus-menerus berselisihan. Kaum muslimin yang dikasihi Allah, khilaf atau perbezaan pendapat ini berlaku dalam urusan hukum hakam, terutama dalam isu cabang dalam agama. Ini dapat kita lihat dalam perbezaan pendapat antara ulama dalam memahami pelbagai isu dan masalah. Dari perbezaan lahirlah mazhab-mazhab fiqh dan terkumpulnya khazanah harta intelek milik umat Islam. Perselisihan pandangan ini banyak memberi ruang kelegaan kepada umat manusia. Khalifah Umar Abdul Aziz berkata, "Aku tidak suka jika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka bersepakat pada satu pandangan, maka seseorang yang berbeza pendapat akan dihukum sesat. Adapun lalu ada yang mengambil pendapat itu dan yang lain mengambil pendapat yang berbeda, ada kelapangan." Kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid keupayaan berijtihad. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yusallina ahadun al-'asr illa fi Bani Quraidah." Yang bermaksud, janganlah seorang dari kamu bersolat asar melainkan di perkampungan Bani Quraidah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Para sahabat yang telah ditugaskan pergi ke perkampungan Bani Quraidah, mereka berselisih pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengambil penjelasan
sallallahu alaihi wasallam, iaitu perintah supaya dilaksanakan solat asar hanya setelah sampai ke perkampungan tersebut walaupun terlewat dari waktu. Manakala ada juga dalam kalangan sahabat yang menafsirkan semangat dari maksudnya, arahan Nabi tersebut ialah supaya bersegera sampai ke destinasi yang diarahkan. Lalu mereka bersolat asar di awal waktu sebagaimana keutamaannya walaupun belum tiba di destinasi. Baginda tidak menyalahkan mana-mana pihak dan memberi pengakuan terhadap perbezaan pandangan ini. Sidang Jumaat hafizakumullah, para ulama telah menggariskan adab-adab yang perlu difahami dan dihayati oleh seorang Muslim apabila berbeza pandangan. Adab-adab ini adalah warisan akhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, berlapang dada. Berlapang dada telah menjadi amalan di kalangan para ulama, dalam kalangan para ulama salaf ketika berhadapan dengan khilaf sesama mereka. Walaupun terdapat banyak percanggahan pandangan, namun mereka tetap saling hormat menghormati di antara satu sama lain, dan mereka tidak menyebabkan ikatan kasih sayang terlerai. Kedua, berprasangka baik. Di antara akhlak asas yang penting dalam pergaulan dan juga perhubungan sesama umat Islam adalah berprasangka baik kepada orang lain. Sebaliknya, prasangka buruk merupakan perangai jahat yang dikecam oleh Al-Quran. Ketiga, berusaha menyatukan pendapat. Mencuba sedaya upaya untuk menghindari permasalahan khilafiyah yang boleh mendatangkan fitnah kepada golongan awam. Berpegang teguhlah dengan etika perbincangan dan hindarkan diri daripada perdebatan dan juga perbalahan yang tidak menguntungkan umat Islam. Kita juga perlu berusaha untuk menyatukan pendapat yang pelbagai sekiranya ia boleh disatukan dengan didasari akhlak dan juga adab Islam. Kesimpulannya, perbahasan masalah khilafiyah ini tidak wajar diperbesarkan dan saling menyalahkan antara satu sama lain. Ini kerana khilaf dalam masalah furu' sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Apa yang penting bagi umat Islam adalah berganding bahu menegakkan syariat Islam dalam diri, rumah tangga, masyarakat dan negara. Sesungguhnya perbalahan mengakibatkan permusuhan sesama sendiri dan hanya merosakkan kesatuan ummah, mencacatkan keharmonian serta menempah kelemahan dan kekalahan kaum muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang bermaksud, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat. Dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Suratul Anfal ayat yang ke-46. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين. اللهم يا موفق الضائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين rahimakumullah, marilah kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah dalam suratul Ahzab ayat yang ke-56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma dfa' 'anna al bala' wal waba' wal fahsha' ma la yasrifuhu ghayruk. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma shfi mardana warham mautana waltuf bina fima nazala bina. Allahumma ihfaz maulana al-wathiq billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibn al-Marhum As-Sultan Mahmud Al-Muqtafi billahi Shah, wa anzil rahmat alaihi wa ala sultanah Nur Zahirah Sultanah Terengganu, wahfaz awladahu wa ahlahu wa ra'ayahu minal muslimina wal muslimat fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfaz waliyal ahd Tengku Muhammad Ismail Ibn al-Wathiq billah As-Sultan Mizan Zainal Abidin. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih, hindarilah kami daripada segala malapetaka, bala bencana dan juga wabak penyakit, daripada kekejian dan kemungkaran, daripada berbagai persengketaan, kekejaman dan juga huru-hara, daripada kesulitan dan kesengsaraan yang استقيموا يا رحمن يرحمكم الله. اترك الصاف ونصف الصاف وترك الصاف يا رحمن يرحمكم الله. الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ada firman kata itu memang sama sekali bila akan mencapai darjah takwa yang paling tinggi, malaikat akan menakwakan, kamu melancarkan, kamu sedekahkan harta yang paling kamu sayang. Harta yang paling kita sayang, yang mana kita dipuji dengan harta yang paling kita sayang, yang mana Allah perintahkan kepada kita supaya kita sedekahkan, supaya kita lanjutkan jalan kebaikan. Jadi contoh bila turun di wahyu ini, maka sahabat-sahabat Nabi SAW pun
apa sahaja yang mereka ada. Saya nak buat apa pergi, apa yang dia ada. Saya nak buat apa pergi, apa yang dia ada. Saya nak umur, saya nak Osman, saya nak ada. Jadi masing-masing memberikan apa yang mereka ada, apa yang mereka sayang, berani menjunjung perintah Allah SWT untuk mencapai darjat ketakwaan yang paling tinggi di dalam jemaah dia. Jadi itulah perlombaan daripada kalangan sahabat untuk mendapat redha Allah SWT. Dan inilah yang disebut oleh Allah Taala wasal ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Maka orang bersujud untuk mencari keredaan Allah SWT, mencari syurga yang disediakan kepada Allah Taala kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang yang menafkahkan, orang yang belanjakan dalam keadaan dia senang, dalam keadaan dia susah, dia belanja kerana Allah SWT. Itulah dia tidak ada perhatian tentang kepentingan amalan sedekah ini untuk sama-sama kita ambil perhatian. Mudah-mudahan dengan itu insya-Allah itulah buktinya, itulah bentuknya, itulah petandanya cintanya kita, kasih kita, sayangnya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah boleh sama-sama kita terus mencintai Nabi walaupun bukan dalam bulan awal sekali. Boleh kita cintai Nabi pada sepanjang masa, di mana-mana sahaja kita berada, pada diri masa sahaja. Jadi itulah bukti sebenarnya keimanan kita kepada Allah SWT. Sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi tadi, itu di awal-awal mukadimah itu kita kira tadi, la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Maksudnya tidaklah sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga itu Rasulullah SAW dicintai, lebih dicintai, lebih dikasihi berbanding daripada bapanya, berbanding anaknya dan juga manusia keseluruhan. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita yang masih ada, dalam perjalanan hidup kita yang penuh dengan ibu dan pengorbanan dan diri, dalam sama kita memperkukuhkan iman kita kepada Allah SWT dan juga memperkukuhkan cinta kita, kasihnya kita, sayangnya kita kepada Nabi dengan kita mengenali Nabi SAW.